Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Saiful Sidi bin Abdullah di Borak Santai Johor kini. Hadirin dan hadirat dan penonton sekian, pada petang ini kita amat bertuah kerana kita dikunjungi oleh seorang tokoh politik yang tidak perlu sebenarnya diperkenalkan lagi, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Khalid bin Samad selaku Ahli Parlimen Shah Alam, dan beliau juga merupakan Menteri Wilayah Persekutuan. Selamat datang YB. Sihat YB. Dah merasa berasak ke asam pedas di Tanjung Piai ni? Ada. Alhamdulillah. Makan roti canai pun dengan asam pedas. Asam pedas juga. Itu asal Johor. Okey YB. YB menjadi wakil rakyat sejak tahun 2008. Kemudian tup-tup pada 2018 menjadi menteri dalam kabinet Kerajaan Pakatan Harapan. Apa rasanya perbezaan atau apakah ada kekangan-kekangan dalam untuk menyuarakan hasrat rakyat di dalam parlimen sebagai seorang menteri berbanding dengan pembangkang dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya jadi sebagai pembangkang ni, ahli parlimen pembangkang ni jauh lebih senang berbanding dengan menjadi menteri. Kalau kita jadi sebagai ahli parlimen pembangkang, kita boleh bersuara dalam parlimen atas apa jua isu yang dibahaskan, termasuklah persoalan-persoalan yang tak ada kena-mengena dengan Shah Alam, tetapi isu negara kita boleh bangun, kita boleh tanya, kita boleh tegur, kita boleh kritik, kita boleh beri pandangan. Tapi sebagai menteri, nombor satu, dalam parlimen ni khususnya, kita hanya dapat bangun untuk menjawab soalan yang dituju pada kita. Kalau tak ada soalan yang dituju pada kita, kita nak masuk campur dalam sesuatu perbahasan pun memang tak boleh. Itu dari sudut di parlimen lah. Tapi dari sudut dari segi kerja pun memang jauh lebih teruk, kerana sekarang ni kita kena laksanakan dan kita kena deliver. Bukan sekadar bercakap, tetapi membuat kerja, menentukan apa yang kita inginkan akan dapat terlaksana. So jauh lebih mencabar. Okey YB, sebagai salah seorang menteri dalam kabinet, kita dapati bahawa di luar sana mereka memomokkan bahawa kita gagal untuk melaksanakan manifesto atau janji pilihan raya yang lepas. Mungkin kita perlu penjelasan yang lebih daripada YB sebagai salah seorang kabinet. Apakah sebenarnya ataupun adakah komitmen daripada kerajaan PH sekarang untuk menunaikan janji-janji tersebut? Saya akan datang. Baik. Dari segi kita punya wawasan, visi dan cita-cita, memang apa yang termaktub di dalam manifesto itu adalah apa yang kita ingin sampaikan, apa yang kita ingin laksanakan. Dan pada mulanya kita menganggap bahawa keadaan ekonomi negara tidaklah seteruk seperti mana ianya berada. Dan ini menyebabkan kita begitu confident kalau kita ambil alih, maka kita boleh selesaikan dan kita boleh laksanakan semua sebahagian daripadanya dalam hanya 100 hari selepas kita mengambil alih. Tetapi apabila kita dah ambil alih, kita nampak keadaan ekonomi, hutang negara dan sebagainya, banyak perkara-perkara yang terpaksa kita harungi dan terpaksa kita perbetulkan terlebih dahulu. Maka akhirnya kita melaksanakan apa yang kita mampu, sekadar yang kita mampu. Ada yang buat penilaian, dia mengatakan bahawa sebenarnya kita dah laksanakan hampir 60%. Tetapi yang mana yang memerlukan kewangan yang banyak, maka kita tak dapat laksanakan lagi. Tetapi insya-Allah kita akan usahakan apabila kita dah pulih keadaan ekonomi, kita dah tentukan tidak ada lagi pembaziran, tidak ada lagi kebocoran dan sebagainya, maka kita boleh tumpu kepada persoalan semua persoalan yang telah kita janjikan, termasuklah persoalan pendidikan percuma, tentang soal tak ada lagi tol dan sebagainya. Itu semua banyak bergantung kepada keadaan ekonomi, dan insya-Allah kita memang committed kepada isu-isu ini, dan kita harap bahawa rakyat akan memberi kita masa dalam 5 tahun ini, barulah mereka menghakimi kita sama ada kita telah berjaya ataupun kita tidak bersungguh-sungguh dalam soal delivery yang kita nak buat berhubung dengan janji-janji manifesto itu. Maknanya tak adalah niat untuk membohongi rakyat, tak ada niat, kerana kita punya kekangan-kekangan yang YB sebut tadi. Baik, isu yang hangat sekarang, isu yang menjadi bual-bual di luar sana bahawa kita ini, Kerajaan Pakatan Harapan ini
yang khususnya yang mewakili orang-orang Melayu Islam sebagai satu yang begitu liberal terhadap isu-isu Melayu Islam, sehingga kan tuduhan perkauman mereka memainkan isu-isu perkauman seperti kita tidak walhasil terancamlah Melayu Islam ni di dalam negara kita ni. Tak boleh salwabi. Bagi saya lah ya, isu ni timbul oleh kerana pihak pembangkang sekarang ni dia tak ada isu yang lain ya. Kalau kita dulu bila kita membangkang, kita bawa isu rasuah, kita bawa isu penyelewengan, kita bawa isu salah guna kuasa, kita memainkan peranan sebagai pembangkang yang membina, yang nak luruskan kerajaan yang bengkok ya. Tapi sekarang ni pembangkang dia tak ada isu. Dia nak bawa isu rasuah, orang dia yang kena dakwa di mahkamah. Dia nak bawa isu penyelewengan, orang dia yang didakwa di mahkamah. Dia nak buat isu salah guna kuasa, orang dia yang didakwa dalam mahkamah. Kes kita tak ada apa-apa. Maka tak ada isu yang lain melainkan isu perkauman ya. Dan lepas dah ada pula isu perkauman, dia orang kata semenjak PH ni jadi kerajaan, isu perkauman meruncing. Mana tak meruncing? Kamu sebagai pembangkang tak ada isu lain yang kamu bawa selain daripada pembangkang. Yang bawa nak lawak tu ada juga saya dengar yang kata kita jadikan BN ni sebagai kerajaan, maka dah tak ada dah lagi isu perkauman. Ni macam orang yang pencuri, dia mencuri dekat kampung, lepas tu dia kata awak jadikan aku sebagai ketua kampung, dah tak ada pencuri dah lepas tu. Yalah, pasal awak dah yang pencuri dah jadi ketua kampung ya. Samalah macam isu perkauman. Mereka yang mengapi-apikan semangat perkauman, lepas tu dia kata BN jadi kerajaan tak ada perkauman. Yalah, pasal awak yang bawa isu tu ya. Lalu saya harap bahawa rakyat jelata memahami mainan politik yang dilakukan oleh pembangkang sekarang dan betapa mereka ketandusan isu dan betapa mereka sanggup menjejas dan menggugat perpaduan negara dan masa depan negara semata-mata untuk nak menyelamatkan diri mereka dan untuk mendapat kembali berkuasa ya. Ianya satu tindakan yang langsung tidak bertanggungjawab ya. Tapi Wabi Wahabi juga sebenarnya tak terlepas dari memukai pihak pembangkang ni. Ya, acap kali melakukan Wahabi nak merampas tanah orang Melayu nak jual pada bangsa lain. Macam mana Wahabi nak betulkan propaganda ni Wahabi? Ni kes kamu baru lah ni kan. Ni diorang ni saya rasa dia tak faham ya. Kita nak beli tanah Kampung Baru, kita nak bangunkan dan kita nak jual kepada orang Melayu juga. Maka bukan kita nak beli daripada orang Melayu, kita nak jual kepada orang bukan Melayu. Itu cadangan yang pernah dibawa oleh Raja Nuncik dulu. Dia kata kita 40% tanah di Kampung Baru ni kita buka kepada yang bukan Melayu kan. Tapi bagi kami sekarang ini, apa yang kita nak buat ialah kita nak beli tanah orang Melayu di Kampung Baru untuk kita bangunkan. Dan selepas itu kita jual balik kepada orang Melayu. Daripada sekarang ni mungkin ada dalam 5,000 lebih rumah orang duduk di Kampung Baru tu, bila kita bangunkan dia boleh jadi 45,000 rumah. Lalu jumlah orang Melayu akan bertambah ramai di Kuala Lumpur, memenuhi hasrat dan visi di sebalik Kampung Baru itu sebagai enclave ataupun penempatan untuk orang Melayu mempunyai hartanah di dalam Kuala Lumpur itu sendiri. Yang kedua, dia orang tak sedar ya, bila saya sebut pasal dekat Kuala Lumpur, orang semua cakap pasal harga sekaki persegi ya, sekaki persegi. Lalu bila sebut 1,000 sekaki persegi, ada yang tak faham, dia ingat murahnya ya. Kenapa murah sangat ya? 1,000 sekaki persegi kalau kita lihat pada 1 ekar, nilainya adalah 43.5 juta seekar. 43.5 juta seekar. Mana ada tanah orang Melayu ya, di mana-manalah ya, yang reserve Melayu yang lepas dibeli pun kekal sebagai reserve Melayu, milik orang Melayu dan sebagainya, yang ada dibeli dengan harga 43.5 juta seekar. Maknanya apa yang ditawarkan oleh kerajaan sekarang ni, kita nak kayakan penduduk di Kampung Baru, dia dapat manfaat harga yang baik, yang menarik, dan pada masa yang sama mereka dapat menyumbang kepada usaha meramaikan orang Melayu di Kuala Lumpur. Maknanya dia tak rugi, bangsa Melayu pun tak rugi, malahan kedua-duanya untung ya. Dan Kuala Lumpur akan melihat bertambahnya pemilik hartanah Melayu di Kuala Lumpur. Ini satu kejayaan. Tak ada sebab mereka nak menolak ya. Inilah yang saya kadang-kadang saya pun heran ya.
Bila diorang cuba nak buat, diorang cuba nak buat, kita tak kata anulah yang mana yang dia nak jual pada orang bukan Melayu tu memang kita bantah lah. Dulu diorang cuba nak buat. Tapi sekarang ni bila saya nak buat ataupun kerajaan PH nak buat, dia pula bantah dengan macam-macam punya alasan yang agak tidak munasabah. Di antaranya lah, dia kata tanah KLCC tu 3,000 sekaki persegi. Itu setelah KLCC dah bangun. Orang dah beli tanah tu, orang dah bina KLCC tu, orang dah belanja berbilion-bilion, maka nilai dia naik lah. Tapi dulu bila awal-awal, bila KLCC tu belum lagi dibina, tanah yang dibeli hanya ratusan saja sekaki persegi. Itulah yang dulu tu dia punya race course lah kat situ kan. Dia pindahkan pergi ke Sungai Besi. Dia buat penilaian berdasarkan kepada nilai tanah semasa ianya race course. Berapa ratus, 400 kaki persegi ke lebih kurang begitu. Maka dia pindahkan dengan tanah di Sungai Besi. Dia beri nilai yang sama dan dia bayar sedikit tambahan. Dan selepas dibangunkan, barulah harga tu naik. Samalah macam kat Kampung Baru. Bila kita dah beli, kita dah bangunkan, maka kalau yang pemilik-pemilik sekarang ni, dia pun beli balik hartanah di Kampung Baru itu, bila dah disiap bina, maka 10 tahun kemudian harga tu akan naik juga. Jadilah 3,000, 2,000 ke 3,000 ringgit sekaki persegi. Tapi tak bolehlah nak dapat harga dan nilai yang sama dalam keadaan belum dibangunkan dengan setelah dibangunkan. Lalu bukan kita nak halau dia orang keluar, dia orang beli kat situ, dia duduk situ, dia pun akan dapat manfaat daripada kenaikan hartanah di situ. Baik YB, ini khusus untuk pengundi-undi Tanjung Piai ini. Kita ataupun keseluruhan rakyat Malaysia ada yang tidak faham lagi proses pembuatan keputusan dalam sesuatu polisi kerajaan. Sehingga kan mereka membuat tuduhan bahawa, sebagai contohlah, YB Lim Guang Eng boleh suka-suka kasih kutukan tersasar kepada bangsa-bangsa tertentu. Kan? Jadi YB boleh terangkan bagaimana proses pembuatan keputusan dalam kerajaan. Ini memang satu isu yang agak penting. Memang ada banyaklah mesej yang tersiar, yang disebar, yang ditular, yang mengatakan DAP menguasai lah, dan angka-angka dia pun semua tak betul. Ada yang kata yang MP DAP itu 70 lebih lah dan sebagainya. Sebenarnya MP DAP hanya 42 daripada 222 ahli parlimen di dalam parlimen. Kalau tengok yang ahli parlimen Pakatan Harapan, kalau tak silap saya 139. Ada 42. Bagaimana 42 boleh menguasai yang baki yang sebanyak 97 itu? Yang mustahil. 42 nak menguasai 97, mustahil. Dan kita tengok pada kabinet pula. Dalam kabinet, menteri DAP hanya 6 berbanding daripada ada 25 menteri keseluruhannya. Maka bagaimana 6 boleh menguasai 25? Itu pun satu perkara yang mustahil. Dan semua isu-isu termasuklah bajet, perbelanjaan dan sebagainya, semua akan dibentangkan di dalam kabinet dan akan dibahas dalam kabinet, dan kabinet akan membuat keputusan. Dalam kabinet adalah jumlah menteri DAP hanya 6 daripada 25 ataupun 27, saya pun dah lupa. Minoriti lah juga. Tapi pada masa yang sama, Perdana Menterinya adalah Tun Mahathir, timbalan Perdana Menterinya adalah Wan Azizah, Menteri Pertahanannya adalah Ahmad Sabu, Menteri Dalam Negerinya adalah Tan Sri Mahyudin Yassin. Lalu macam mana dia nak kata bahawa DAP menguasai semua dan sebagainya? Dalam kabinet memang kita bahas, termasuklah segala perancangan bajet yang telah ditetapkan. Ada yang mana yang Lim Guan Eng dia minta, dia tak dapat. Ada yang dia minta, dia dapat. Ada yang saya minta, tak dapat. Ada yang saya minta, dapat. Semua bergantung kepada perbahasan dan jumlah bajet yang ada untuk dibelanjakan. Oleh kerana itu, dakwaan bahawa DAP ni dia punya kementerian, dia boleh buat ikut suka hati dia, itu adalah satu tanggapan dan dakwaan yang sangat-sangat meleset lah. Tak ada menteri yang boleh lepaskan dirinya daripada kuasa kabinet. Kalau dia buat satu dasar, tak dilulus oleh kabinet, maka dia akan ditegur dan dia akan diminta untuk berbetulkan balik.
Jadi YB bertepatan dengan teras Pakatan Harapan yang membawa visi dan misi kemakmuran bersama tu yang rahmatan lil alamin. Mungkin YB boleh terangkan lebih lanjut. Adakah kita tersasar hanya pada satu golongan saja atau tak ada. Ini memang kita punya dasar selama ini, memang kita nak bangunkan negara ni bersama, dan inilah yang dikatakan sebagai kemakmuran bersama, di mana segala perancangan dan segala dasar-dasar yang diluluskan dan dilaksana adalah bertujuan untuk mendatangkan kebaikan dan manfaat kepada semua kaum, semua peringkat negara. Dan hari itu bila kita bincang, kita cakap tentang perbezaan di antara kaum, perbezaan di antara bandar dan desa, perbezaan di antara negeri, banyak perbezaan-perbezaan yang berlaku, yang perlu kita cuba. Bukanlah kita nak jadikan semua sama, mustahil kita nak jadikan semua itu sama, tetapi apa yang kita nak usahakan ialah tidak ada mana-mana negeri yang ketinggalan, tidak ada mana-mana pekan ataupun desa yang ketinggalan, tidak ada mana-mana kelompok yang ketinggalan, tidak ada mana-mana bangsa yang ketinggalan, tetapi akhirnya rakyat jelata dan keseluruhan negara dari segi geografinya, kedudukannya dan sebagainya juga semua akan mendapat manfaat daripada pembangunan yang kita usahakan bersama. Okey, YB. YB berada dalam era tahallus siasi dalam Pakatan Rakyat dulu. Sekarang ni mereka melaungkan ta'awun siasi, wala ta'awun wala birri wa taqwa wala ta'awun wala ithmi wala udwa. Apa ulasan YB tentang hal ini? Dia tahaluf siasi ni lebih berbentuk dalam bentuk perjanjian, kerjasama di antara semua pihak, beberapa pihak dalam soal nak capai matlamat politik. Tahaluf siasi ini ianya lebih committed lah di antara satu sama lain. Ta'awun siasi ini ialah soal tolong-menolong. Dia tak ada perjanjian. Lalu kalau kita nak tengok, saya nak beritahu pada orang PAS lah, kalau kita nak tengok sekarang ini, MCA ni dia memang tak pernah boleh terima PAS. Dia memang tak pernah boleh terima PAS. Dia allergic kepada PAS. Itu sebab dia tak mau ada apa-apa jenis perjanjian di antara MCA dengan PAS. Mana ada? Orang PAS duk kutuk DAP, DAP ni racist lah, chauvinist lah, apalah. Tapi paling kurang DAP ni dia sanggup nak ada perjanjian dengan PAS direct. Dia sanggup, dia kata tak apa, PAS ni tak seteruk ni, dia kata dululah. Sebelum PAS ni dia berubah sampai jadi apa dia jadi sekarang. Dulu DAP kata kita tak ada masalah, kita boleh kerjasama dengan PAS pegang pada prinsip-prinsipnya kita boleh terima, maka buat perjanjian bersama. MCA mana sanggup? Sekarang ni yang ta'awun, yang kata nak buat ta'awun tu pun mana nampak secara apa yang dikatakan istilahnya arm's length lah, cara jauh-jauh je. Dia buat melalui UMNO. Muafakat nasional yang disebut-sebutkan tu hanya istilah, sebenarnya muafakat yang ada pun, kalau ada yang ditandatangani pun ialah antara PAS dengan UMNO. Mana ada yang dengan MCA. MCA tak boleh. Pantang dia. Kalau dia tanda tangan perjanjian dengan PAS, hancur dia. Ni pun dia pernah sebut berkali-kali. Tapi PAS ni bawah kepimpinan yang ada, kiranya macam hidung tak mancung, pipi tersorong-sorong lah, minta maaf lah. MCA tak suka awak, tapi awak masih nak berkhidmat dengan penuh tekun, dengan penuh setia nak memperjuangkan MCA. Kenapa? Saya pun tak faham. Okey YB, ini sedang melegar di luar sana bahawa saya dapat tahu ahli UMNO sendiri mengatakan bahawa menang atau kalah BN tidak membawa apa-apa kerana mereka bukan kerajaan. Justru itu mereka membuat satu, saya tak tahu benar sejauh mana, jadi nak minta ulasan YB. Mereka mengatakan bahawa pengundi Melayu harus mengalahkan Wee Jack Seng sekarang ini di PRK ini untuk UMNO ada alasan untuk menuntut kerusi mereka pada PRU akan datang. Apa pandangan YB tentang itu? Saya merasakan bahawa itu memang satu kewajaran lah bagi pemikiran penyokong-penyokong dan ahli UMNO di kawasan Tanjung Piai. Saya rasa sebahagian daripada mereka pun dulu cukup seronok, walaupun dia tak zahirkan lah, dengan kemenangan arwah Muhammad Farid, Dr. Farid, kerana dengan itu terbukti bahawa kerusi Tanjung Piai ini boleh dimenangi oleh orang Melayu.
Bila boleh dimenangi oleh orang Melayu, maka ianya tidak lagi boleh dianggap sebagai kubu MCA. Walaupun jumlah pengundi Cina ramai dan selama ini memang dipegang oleh MCA, tetapi bila almarhum menang, maka saya yakin orang UMNO secara diam-diam di sini mereka gembira dan mereka merasakan ini akan menjadi hujah untuk diakhirkan ataupun diakhiri monopoli kerusi Parlimen Tanjung Piai ini oleh MCA. Dan apabila berlakunya pilihan raya kecil, itulah sebabnya mereka menuntut. Mereka tuntut bahawa sekarang ni Tanjung Piai ini tak semestinya ahli parlimennya orang Cina. Walaupun pengundi Cina ada 40 lebih peratus lah, 45, 46% dan sebagainya, tetapi tak semestinya orang Cina yang menjadi sebagai ahli parlimen, ya. Dan oleh kerana itu, bila berlakunya pilihan raya kecil ini, mereka telah tuntut supaya kerusi ini diberi kepada UMNO. Malangnya bagi mereka, walaupun dah berdegar-degar dengan semangat hidup Melayu lah dan sebagainya, penyatuan ummah lah apalah, tiba-tiba serah juga kepada MCA sebagai calon yang amat sangat mengecewakan, ya, orang-orang UMNO. Maka adalah kita dengar juga, ya, bahawa orang UMNO nak buktikan bahawa MCA tak boleh menang di Tanjung Piai, ya, maka tak mustahil. Dah memang bahagian pun dah sebut kan, dia pulau, dia takkan bekerja dan sebagainya, ya, maka tak mustahil. Apa yang akan berlaku ialah MCA akan dikalahkan buat kali keduanya supaya UMNO boleh tuntut kerusi ini. Itu matlamat mereka. Tak ada gunalah kalau MCA menang kali ini pun. Bukan kerajaan berubah, tak ada apa-apa. Kalah pun tak ada apa-apa kesan yang negatif terhadap mereka, ya. Maka kalahkan, hasil daripada kekalahan itu, maka untuk pilihan raya umum yang akan datang hanya 3 tahun yang lagi, mereka boleh kata biarlah ni dah 2 kali dah MCA kalah, biarlah UMNO lah pula, ya. Dan saya ada dengar begitu juga lah, ya. Okey YB, ini mungkin soalan akhir kita. Mesej khas YB kepada sahabat-sahabat PAS dan secara umum kepada pengundi-pengundi di Tanjung Piai. Ini ada mesej khas. Okeylah, saya cukup sedih sebenarnya lah, ya, melihat bagaimana PAS telah menjadi satu parti yang walaupun membawa imej dan nama Islam, telah menjadi satu parti yang dilihat umum sebagai parti yang dah tak tentu arah, perkudakan agama, buat fatwa ikut suka, mengikut kepentingan politik dan cita rasa masing-masing, dan ini amat sangat merosakkan imej perjuangan Islam, ya. Yang kedua, kita sedih juga melihat bagaimana Islam itu digunakan sebagai alat untuk menanam kebencian dan adu domba, ya, di kalangan masyarakat, di antara orang Islam dan orang bukan Islam, ya. Saya bersama dengan rakan-rakan dulu, kita keluar daripada PAS, kita berada dalam AJK PAS Pusat. Kita dah nampak dah trend yang nak dibawa, trend yang baru yang nak dibawa oleh Haji Hadi dan sebagainya, ya, yang mana kita tak setuju. Ianya berasaskan kepada satu sikap kefahaman Islam yang sempit, yang hanya akan memecah belahkan masyarakat dan negara, ya. Oleh kerana itu kita keluar, kita tubuhkan Parti Amanah Negara. Kita punya cogan kata adalah rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin ni maknanya rahmat bagi seluruh alam. Itulah apa yang Islam nak bawa. Ya, bukan nak laga-lagakan orang Islam dengan yang bukan Islam, bukan untuk nak menanamkan kebencian terhadap sesama manusia, sesama Islam pun menanamkan kebencian dan kecurigaan dan sebagainya, mewujudkan perbalahan, tetapi Islam ni datang dengan mesej rahmat, dengan mesej kasih sayang, nakkan manusia bersatu padu dan hidup dalam keadaan aman dan damai, supaya supaya manusia itu dipandu Islam boleh membangunkan dirinya untuk mencapai potensi yang-nya dengan sepenuhnya, ya. Saya nak tutup dengan satu hadis, ya, yang hari itu Sultan Perak ada baca maksudnya dalam satu majlis
kemajuan hal ehwal Islam, yang mana Sultan Perak menjadi sebagai pengerusinya. Dia baca hadis, maksudnya saya baca hadisnya ialah irham man fil ard wa yarhamka man fis sama, ya. Maknanya kalau kamu mengasihi siapa yang ada di atas muka bumi, maka kamu akan dikasihi oleh siapa yang berada di langit, ya. Maknanya bila kita kasih sayang sesama manusia, maka Allah dan para malaikat akan kasihi kita, ya. Ini mesej Islam. Bukan mesej bergaduh, nak kafir mengkafir, nak orang ni fasik, orang ni munafik, orang ni musuh Islam, ini kafir harbi dan sebagainya, ya. Ni apa yang PAS sekarang ni, itulah kerja dia, ya. Lalu saya nak seru pada semua ahli-ahli PAS di Tanjung Piai dan penyokong-penyokongnya, lupakan je lah PAS itu, bersamalah dengan Pakatan Harapan dalam usaha untuk membawa satu mesej Islam yang boleh diterima dan lebih tepat dari sudut hukumnya. Sekian, terima kasih saya ucap kepada Yang Berhormat YB Khalid. Dengan masa yang begitu singkat, kita dapat merumuskan sesuatu yang amat baik. Kita sebenarnya nak memperpanjangkan perbincangan kita pada kali ini, tapi masing-masing sibuk, dan YB pun lebih diperlukan lagi di luar selepas ini untuk saat-saat terakhir untuk kita berjumpa dengan 16 hari bulan nanti. Yeah. Jadi bersama saya Saifuddin Abdullah di Johor Kini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.